Negara Korea, diorang sangat pentingkan tentang seniority dan respect terhadap orang yang lebih tua ataupun yang lebih atas daripada mereka. Yang pertama adalah dari sudut percakapan. Okey, yang sudut percakapan ni, kalau macam kita dekat Malaysia, kita ada sedikit level tanpa kita sedar lah kot. Dekat negara Korea, bukan setakat ada 1, 2 macam tu je, tapi diorang ada 7 level of speech. Tapi 7 level of speech ni tak adalah diorang guna semua sampai ke sekarang. Sekarang ni diorang guna lebih kepada 3 level sahaja. So yang 3 yang paling atas yang biasa diorang guna ni, biasanya kalau korang biasa dengar, bila ujung-ujung perkataan ni korang dengar ada hamnida kat belakang tu. So contohnya perkataan kamsahamnida. Yang bawah sikit kita boleh dengar ada perkataan yo kat belakang tu. Yang korang selalu duk ejek-ejek tu lah, yo anyon hasiyo macam tu kan. So yo kat belakang ni adalah sebenarnya level yang kedua tertinggi dalam level of speech, yang mana kita guna dekat orang yang first time kita jumpa ataupun dekat orang yang lebih tua daripada kita, kakak, abang dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah level yang paling rendah, dan yang ni adalah kita guna sesama orang yang kita selesa. Contohnya antara kawan-kawan kita lah. So yang paling rendah ni biasanya tak ada tambah apa-apa kat belakang. Contohnya kalau macam sarang hair, dekat level atas sikit tadi kita panggil sarang hair. Dekat level yang bawah sekali ni kita panggil sarang hair je. Ataupun yang korang biasa dengar yang orang duk macam loud sangat bunyi dia macam ya, Kajima. Itu sebenarnya level yang paling bawah. So inilah cara cakap dengan siapa tu membezakan macam mana diorang nak guna stage yang mana. Kalau salah guna, korang boleh dianggap sebagai kurang ajar lah. So macam mana mereka menentukan siapa yang lebih atas, siapa lagi bawah pada mereka, ditentukan dengan 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor umur. Siapa yang lagi tua, maka lagi tinggilah dia punya rank. Kedua adalah daripada sudut seniority. Contohnya kalau orang tu lebih senior, biasanya kita akan guna rank yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, rank dia dalam society tu sendiri. Maksudnya kalau macam orang tu adalah raja, lainlah taraf dia dengan rakyat. Contohnya. Okey. So, sudut yang kedua adalah sudut pemakanan. Bukanlah pemakanan maksudnya kita makan apa, tapi dari sudut adat waktu makan tu sendiri. Adat makan ni kita pun banyak apply dalam culture kita, maksudnya lebih kurang samalah culture-nya. Yang pertama contohnya adalah orang Korea, bila diorang makan dengan orang yang lebih tinggi rank daripada mereka, mereka tak akan makan dulu selagi orang yang lebih tinggi tu makan dahulu, ataupun orang yang lebih tinggi tu bagi permission untuk kita makan dulu. Yang kedua adalah daripada sudut bila diorang minum. Kat sana kan banyak minum soju. Soju tu adalah alkohol. So bila diorang minum soju, kan biasa kalau tengok cerita Korea kan dia punya gelas tu kecil macam tu kan. Kalaulah orang tu lebih rendah rank dia daripada orang yang dia tengah minum, so dia tak boleh minum macam ni depan macam tu. Itu dikira sebagai agak biadab. So apa yang diorang kena buat adalah diorang kena alihkan sikit muka sebelah sini and then buat macam ni. Dan yang ketiga, kalaulah ada orang lebih tua bagi makanan atau bagi any barang sekalipun, orang yang lebih muda tu tak boleh terima dengan satu tangan sahaja. Itu dikira macam kurang sopan lah. Dan saya rasa benda ni pun banyak diamalkan juga di Malaysia kan. Daripada sudut yang ketiga tentang culture mereka, iaitu culture tunduk ataupun bowing. So bowing ni dekat Malaysia kita jarang guna kan. Walaupun bowing culture dekat Korea adalah tidak seprominent dekat Japan, tapi diorang sebenarnya still lagi menggunakan benda tu in everyday's life. Untuk bowing culture ni juga, lagi tinggi rank orang tu, lagi rendah kita kena bow kepada dia. 2 jenis bow, iaitu satu kenjal, yang mana mereka akan melutut dulu lepas tu baru tunduk ke bawah. Dan kalau perempuan, kalau tak selesa untuk buat kenjal ni, mereka akan buat chagenjal. Chagenjal ni maksudnya lebih sopan sedikit lah berbanding dengan kenjal tadi. So inilah budaya-budaya yang ada dekat negara Korea yang saya rasa budaya mereka menghormati orang lain, terutamanya lebih tua tu, patut untuk kita contohi.